Selamat Hari Raya kepada semua. Saya Muzaffar Maksumi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Mahfuzah Batin kepada semua sekalian daripada Masjidil Haram. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما بعد. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah dan membimbing kita dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kefahaman yang benar, kecerdasan dalam berfikir dan sebagainya. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-71 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu 'alaihim thumma 'amu wa sammu katsirun minhum Wallahu basirun bima ya'malun. Yang bermaksud, dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang bencana. Lalu mereka membutakan mata dan memekakkan telinga. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Setelah itu kebanyakan dari mereka membutakan mata dan memekakkan telinga lagi, padahal Allah Maha melihat akan apa yang mereka lakukan. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, selain daripada apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel terhadap para rasul yang diutuskan Allah, sama ada mendustakan para rasul itu ataupun membunuh mereka, mereka tidak merasa bimbang atau takut, dan mereka tidak pernah merasa menyesal kerana mereka telah sampai suatu tahap kedegilan dan kebodohan yang tidak dapat digambarkan lagi, kerana mereka menyangka bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang remeh, perkara yang ringan, dan tidak akan ada apa-apa kesan di dalam kehidupan mereka. Lalu Allah menyatakan dalam ayat ini, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu, hingga akhir ayat. Pada kalimah wa hasibu, daripada kalimah al-husban, membawa maksud al-dhan, iaitu mereka menyangka atau sangkaan mereka. Dan pada kalimah fitnatun, daripada kalimah al-fatni, iaitu membawa maksud memasukkan emas ke dalam api supaya ataupun bertujuan untuk menjadikan emas itu bertambah elok, bertambah tulen, kerana akan menghilangkan logam-logam yang selain daripada emas. Tetapi maksud fitnah dalam ayat ini ialah asyadaid wal mihan wal masaib, perkara kesukaran atau kesusahan, cobaan, ujian dan musibah yang berlaku ataupun yang tertimpa ke atas manusia. Maksud bahawa sungguhnya Bani Israel itu, kata Allah, telah kami ambil perjanjian dengan mereka, dan kami juga telah utuskan para rasul untuk memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka. Tetapi keadaan mereka pada ketika itu ialah mendustakan sebahagian rasul-rasul tersebut dan membunuh sebahagian yang lain pula. Tidak memadai dengan itu, dengan perangai ataupun tindak tanduk yang sedemikian, bahkan mereka menyangka
mereka mengira bahawa mereka tidak akan ditimpakan apa-apa bala, apa-apa hukuman terhadap perbuatan mereka itu, disebabkan buruknya kerja buat mereka dan rosaknya hati-hati mereka, dan kerana mereka dikuasai oleh rasa takabur, rasa meninggi diri, ego di dalam hati mereka, yang berakar umbi dalam hati mereka. Mereka merasakan mereka tidak akan diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan mereka terhadap para rasul itu. Dan mereka merasa aman daripada hukuman Allah, seterusnya meneruskan perbuatan kejahatan, kerosakan. Seumpama orang yang buta dan orang yang pekak tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar apa jua petunjuk, dalil, panduan yang dibawa oleh para rasul itu, yang telah pun terkandung di dalam kitab-kitab suci yang Allah hantarkan atau turunkan kepada mereka. Thumma taballahu alaihim, kemudian Allah mengampunkan mereka, yakni sebelum mereka bertaubat, setelah mereka kembali memperbaiki keadaan, iaitu kembali menjadi baik. Thumma amu wa sammu, kemudian mereka melakukan keburukan semula, mengulangi apa yang pernah dilakukan sebelum ini, kembali kepada kefasadan, kesesatan, permusuhan dengan para rasul, melainkan hanya bilangan yang kecil sahaja dalam kalangan mereka yang tetap iman dan tetap bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat saksikan bagaimana ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya mu'taqadat ataupun pegangan Bani Israel, dan betapa buruknya keadaan jiwa mereka, sanubari mereka, diri mereka yang terpalit dengan berbagai bentuk kejahatan dan keburukan, sehingga mereka sanggup untuk melakukan pelbagai jenis jenayah dan kemungkaran yang tidak dapat kita gambarkan, yang sangat menjengkelkan kita disebabkan perangai mereka itu. Pun begitu mereka merasakan mereka aman daripada azab Allah. Mereka menyangka Allah tidak akan menghukum mereka kerana mereka tetap dengan pendirian mengatakan bahawa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kesayangan-kesayangan Allah. Dan mereka pernah kembali menjadi baik dan Allah mengampunkan kesalahan mereka. Kemudian setelah itu mereka juga mengulangi kesalahan sebelum ini dengan perbuatan mengkhianati perjanjian dan kembali kepada bejatan akhlak dan perangai sebelumnya. Maka satu pengajaran yang penting bagi kita sebagai umat Islam, yang mungkin dalam kehidupan kita melakukan kesalahan dan kesilapan, sama ada kecil maupun besar, tetapi selain daripada kesilapan yang dilakukan itu, jangan ada di sebalik itu sangkaan bahawa kesilapan itu tidak ada kesannya dalam kehidupan kita. Yang kita menyangka bahawa Allah tidak akan menghukum kita di atas kesilapan itu semata-mata kerana Allah itu Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Pembalas. Maka kita perlu sentiasa beringat, sentiasa awas dengan apa juga perbuatan kita. Jangan sampai kita bukan sahaja menjadi orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga menjadi orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak sedar, ataupun dalam keadaan kita menyangka kesalahan itu tidak ada kesan apa-apa, atau memandang remeh di atas kesalahan itu. Maka itulah suatu jenayah selepas jenayah, kesalahan selepas kesalahan, dosa selepas dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengajaran juga bila kita melihat pada frasa katsirun minhum, yang menunjukkan bahawa orang yang buta dan orang yang pekak dan buta itu berlaku pada ramai dalam kalangan Bani Israel. Pada masa yang sama adanya golongan yang sedikit, yang kecil, yang minoriti dalam kalangan Bani Israel yang tidak mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
bahkan terus istiqamah dan konsisten di atas landasan keimanan, dan terus bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan seperti yang kita pernah sentuh sebelum ini, menggambarkan betapa Al-Quran itu adil dalam menghukum manusia. Bermaksud tidak mengatakan semua Yahudi itu berperangai sedemikian, tetapi majoriti dalam kalangan mereka. Bermaksud ada golongan minoriti yang tetap terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak terpengaruh dengan golongan yang majoriti itu. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah itu maha menyaksikan, maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan, bertujuan untuk menolak atau menyanggah sangkaan mereka sebelum ini. Dan kalimah basir mubalaghah ataupun dalam bentuk sirah mubalaghah yang maksud al-mubsir, yang mana membawa maksud di sini al-alim, Allah yang maha mengetahui setiap apa yang mereka lakukan, sama ada manusia dapat menyaksikannya atau tidak dapat menyaksikannya. Ia merupakan suatu inzar, suatu amaran kepada manusia, sama ada Bani Israel ataupun umum kepada sesiapa jua pun, bahawa tidak tersembunyi apa jua daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan pasti dipersoalkan, dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, para ahli tafsir telah berselisih pandangan dalam menyatakan bilakah berlakunya kedua-dua perkara itu, iaitu ammu wa sammu. Bilakah masanya mereka menjadi orang yang peka, yang buta dan juga peka, sebanyak 2 kali dalam ayat ini. Maka dinyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ammu wa sammu iaitu buta dan peka itu berlaku pada zaman Nabi Allah Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalatu wassalam. Kemudian Allah mengampunkan sebahagian daripada mereka kerana mereka telah kembali beriman. Kemudian mereka kembali menjadi seperti sebelumnya, ammu wa sammu, kembali menjadi buta dan kembali menjadi peka. Ramai dalam kalangan mereka, iaitu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka mengingkari dan menolak kenabian dan kerasulan baginda, dan hanya sedikit dan minoriti sahaja yang beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa dimaksudkan dengan ammu wa sammu pada kali pertama ialah ketika mereka menyembah patung anak lembu, dan kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, dan kemudian mereka kembali semula melakukan kejahatan seperti sebelumnya. Ramai dalam kalangan mereka, di antaranya atau yang terutamanya ialah apabila mereka meminta kepada Rasul untuk melihat Allah secara terang-terangan. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga mengatakan bahawa kedua-dua kali ammu wa sammu dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat dalam surah Al-Isra yang berbunyi wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat yang keempat dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi, yakni Palestin, 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampaui batas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan ia merupakan pandangan Imam Al-Qaffal rahimahullah. Maka apa yang disimpulkan oleh pengarang tafsir Al-Wasit, Syekh Dr. Muhammad Said Tantawi, mengatakan bahawa kami melihat dan berpandangan bahawa menentukan secara spesifik bilakah berlakunya ammu wa sammu itu, dan bilakah masanya mereka bertaubat, menentukannya pada zaman ataupun pada masa yang tertentu, atau jenayah atau perbuatan jahat yang tertentu yang mereka bertaubat selepasnya,
maka penentuan ataupun tahdid, penentuan secara spesifik kepada semua ini tidak cukup meyakinkan. Dan yang sebaik-baiknya ialah kita mengatakan bahawa sesungguhnya Al-Quranul Karim telah menggambarkan kepada kita dengan jelas bagaimana sifat keji Bani Israel, bagaimana tabiat-tabiat mereka yang menjijikkan daripada satu tabiat kepada tabiat yang lain, daripada tabiat yang suka mengkhianati perjanjian, yang suka mendustakan Rasul, yang suka membunuh para Rasul, dan menyangka mereka terlepas daripada semua itu kerana tidak akan diazab atau tidak akan ditimpakan apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila mereka ditimpakan hukuman di dunia dalam bentuk wabak, dalam bentuk kelaparan, kebeluran dan sebagainya, mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, lalu Allah angkat hukuman itu dan mereka kembali semula kepada perangai lama mereka, melainkan golongan minoriti dalam kalangan mereka. Dan akhirnya Allah timpakan suatu fitnah kepada mereka, ujian dan cubaan-cubaan yang mereka tidak boleh lagi bertaubat daripadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya Muzaffar bin Muhammad Yusuf ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin muslimat daripada Masjidil Haram. Alhamdulillah.